Okey ya. Dr. Pia dah cakap sikit dah. Silakan. Assalamualaikum. Saya tak mau bagi topik. Saya nak cerita sebentar. Kita nak tunggu ada minuman malam kan. Jadi sambil-sambil santai-santai kita boleh buat sambil-sambil buat sesi dialog. Kamu sendiri nak tanya macam saya teringat abang dia Sabah kan. Saya teringat baru ni ada telefon daripada seorang pelajar. Ada telefon kepada saya, ada seorang warga Sabah yang nak masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia pun pergilah ke pejabat agama. Sampai di sana dia bagi buku bagi buku. Nampaknya kekurangan di Sabah amat kekurangan. Ini yang perlu kita tambah. Cuma sambil santai, saya nak kata kepada kamu, kena biasa lah. Di sini ibadat kan, solat kan, di sini pesona Muslim kan. Okey, saya katakan pesona Muslim dengan ibadat ni, adakah dia ada beza? Ada beza tak? Tak. Habis tu di mana yang paling cantik sekali? Dua-dua. Bila dua-dua, okey, bila dua-dua, saya pernah tanya tadi kepada kamu tentang solat. Saya pernah tanya kepada kamu tentang solat. Ni soalan kedua saya. Pernah tak kamu derhaka kepada ibu bapa kamu? Ini persoalan saya. Pernah tak contoh dia? Pernah tak fikir? Ya. Kalau sekiranya kamu pernah, mai kita sama-sama buang, kita sama-sama. Saya dulu nakal juga. Sebab kita zaman muda, tapi bila balik ambil peluang dia, masuk rugi. Sebab apa? Sebab hari ni kalau kita kira adik-adik kita, berapa adik-adik kita yang berjaya? Kamu ni ambil kemahiran kan? Betul tak? Saya ketika duduk di sana 2002, saya berjumpa dengan 3 orang pelajar Malaysia yang datang ke Mesir. Masuk ke Mesir, saya tanya daripada mana? Kami daripada Jerman. Apa ambil kuas apa? Kami bahagian engineering. Apa ambil kuas apa lagi? Seorang kawan tu bahagian pembinaan. Kenapa main Mesir? Saya tanya dia. Dia kata, binaan arkitek yang sebenarnya adalah orang Islam. Engineer yang pertama adalah orang Islam. Doktor pertama adalah orang Islam. Tak sangka kami duk belajar di universiti yang penuh dengan pensyarah-pensyarah daripada orang Barat, tapi yang hebatnya orang Islam. Ibn Rushdi yang buat, yang orang mula-mula dalam ramai-ramai kedoktoran. Ibn Rushdi juga dalam kedoktoran. Dia boleh, antaranya Ibn Sina, dia boleh bedahkan hanya 3 mayat saja dia bedah. Dikaji sampai hari ini oleh dunia, seolah-olah Ibn Sina ni pernah bedah 1000 orang, padahal dia bedah 3 orang saja. Ya. Kenapa? Karena dia bedah tadi bukan untuk mengetahui dengan akal dia, tapi dia mengetahui dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok dekat tangan dia. Kan kita kalau kita tengok kat tangan kita kan, kita tengok sendiri dekat tangan kamu buat macam ni, tengok betul-betul ada apa, dia apa. Dia buat macam ni. Maknanya daripada tangan kita, kenapa dia terpecah macam ni? Kenapa bila dia letak macam ni bercantum? Kenapa dekat depan dia tulis 18? Kenapa kat sebelah ni 81? Kenapa jadi 99? Kenapa jari kita diletakkan 10? Kenapa kaki kita diletakkan bawah? Kenapa kita 2 kaki saja? Kenapa kita tak macam 4 kaki? Kenapa kita? Soalan yang selalu akan diungkapkan. Orang yang bijak itu akan memikirkan. Imam Syafi'i kena Imam Syafi'i? Imam Syafi'i siapa? Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dah mazhab kita, betul tak? Kita dah semayang kita ikut dia. Kamu tahu Imam Syafi'i pernah belajar sampai di satu ketika dia berhenti belajar dia bila dia tengah mengajar dalam masjid Mekah. Dalam Mekah dia dah mengajar di Mekah ni bulan puasa, umur tak cukup lagi. Imam Syafi'i ketika tu baru dalam 8 tahun mengajar orang tentang bab hukum hakam puasa di bulan puasa sambil dia tak puasa. Dia dah makan cukup. Dia budak lagi pakai
pakai jagung. Orang tanya hukum, ya apa dia? Imam Syafi'i tiba-tiba dia terdengar kata di Madinah ada seorang lagi imam yang hebat. Nama dia Imam Malik. Malik bin Anas yang buat kitab Muwatta, iaitu mazhab Imam Malik. Bila dia dengar itu, dia berhenti banyak. Dia berhenti. Dia tak ada duit. Dia pergi pinjam buku kawan dia. Main pinjam saat ni kitab siapa? Tengok-tengok kitab tu nama Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Lalu dia hafal kitab tu sampai lumat. Lalu dia keluar daripada Mekah. Dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia ketuk pintu rumah Imam Malik. Imam Malik buka-buka pintu. Dia kata, wahai Abdullah, di dalam badan, di dalam diri kamu ada satu cahaya. Jangan kamu gelapkan. Itulah cahayanya Nabi Muhammad. Jadi dalam diri kita semua ada cahaya tu, jangan gelapkan dia. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Banyak kitab sampai meninggal. Kemudian dia rasa ilmu ni rupanya ngaji kat kitab je. Dia duduk dalam teori ngaji kitab. Oh, rupanya ilmu ni ngaji itu. Tidak. Imam Syafi'i kata sama sekali tidak. Setelah dia berjumpa dengan Imam Abu Yusuf, iaitu anak murid kepada Imam An-Nu'man bin Hakim. Siapa nama Nu'man bin Hakim? Imam Abu Hanifah, imam yang memegang pelopor pertama mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah. Ya, dia jumpa dengan Imam Ibn Yusuf ni, anak murid dia. Dia tak sempat jumpa kerana hari kelahiran Imam Syafi'i, matinya Imam Abu Hanifah. Tapi dia jumpa dengan anak murid dia. Dia belajar, dia kata, oh, rupa-rupanya ilmu Tuhan itu luas. Setelah aku kenal Imam Abu Yusuf, aku melangkah setapak kaki ke depan. Aku dapat ilmu Tuhan begitu banyak. Jadi, mulai malam ni, langkahlah kaki kamu dengan mencari ketuhanan. Zikir tu bukan diguna untuk mulut saja kan? Tak, subhanallah, tasbih rabbi, jadikan dia dekat hati. Gerakkan dia kat kaki. Bergeraklah kita dengan bunyi dia. Janganlah kita ambil bunyi-bunyian yang lain. Sesungguhnya bunyi itulah sebenarnya menenangkan hati kamu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah zikir Tuhan itu akan tenangkan hati. Jadi esok pukul apa? 5:30. Boleh tak kalau sekiranya 5:30 kita kata boleh ada di sini? Kalau sekiranya kamu boleh buat, jangan biar siapa yang gerak kamu. Malam ni letak paksi. Allah, geraklah aku pukul 5:30. Aku nak bangun dengan azanku. Aku bangun betul-betul dengan malam ni. Sebenar dengan hari Jumaat ni, aku bangun esok. Dan daripada itu jadual aku terus berjalan dengan cantiknya. InsyaAllah. Boleh? Jadi, serah semula kepada Ustaz Hasan.